أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله الكذاب حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya yang memberikan kepada kita peluang demi peluang, ruang demi ruang, sehinggalah di saat dan di kala ini masih lagi digerakkan hati-hati hamba-hamba yang mulia ini untuk berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah ini. Moga-moga keindahan yang kita kecapi pada hari ini merupakan bukan hanya keindahan fizikal, tapi ia perlu diperhiaskan dengan hiasan hatinya pula. Maka oleh sebab itulah makanan rohani perlu disediakan supaya ianya mekar dan ianya menjadi tempat untuk sandaran kepada orang mukmin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, terima kasih kepada pihak masjid, pengurusi masjid, yang seterusnya timbalan pengurusi, seterusnya ada jawatan kuasa, tuan imam, para jemaah dirahmati Allah sekalian, para wasatizah, para ustaz, seterusnya para masyayikh yang ada dalam rumah Allah ini. Saya menumpang sebentar, menumpang sat untuk berada di tempat ini tuan-tuan, bagi sama-sama kita mendiskusikan, membincang berkaitan dengan apa yang boleh kita jadikan sandaran kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja tuan-tuan malam ni kita ambil untuk permulaan kita pengajian kita di dalam masjid yang mulia ni tuan-tuan, Masjid Al-Qahar. Cantik nama dia tuan-tuan, cantik nama Al-Qahar. Tuan-tuan, saya kagum dengan cantiknya masjid ni tuan-tuan. Alhamdulillah, tahniah kepada pihak masjid, pihak pengurusi dan seterusnya jawatan kuasa. Memang bukan senang nak memberikan kesenangan kepada para jemaah, bukan senang nak memuaskan hati para jemaah, bukan senang nak memberikan kemudahan nak menjadi khadim, jadi khadam. Faham nak khadam? Dah dengar gambar Piramli yang sebut khadam-khadam kan? Sebenarnya tuan-tuan, orang yang mengurus dan mentadbir masjid adalah khadam. Sebab perkataan khadam itulah khadim, iaitulah orang yang berkhidmat, daripada perkataan khidmah, khidmatun, benda yang dikhidmat. Maka khadam itu ialah orang yang berkhidmat, bukan kuli, bukannya buruk, bukan kata hamba abdi ke tak, tapi dia adalah ahli khidmat. Khadimul haramain, ahli khidmat untuk dua tanah haram tu, Saudi tu, dia panggil khadimul haramain, khadam tu, ahli khidmat. Maka tuan-tuan, kita sebagai orang yang berkhidmat di rumah Allah, yang lain dia kena suar tangan untuk berkhidmat sama-sama. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga apa yang kita kecapi hari ini berkekalan hendaknya dan menjadikan kita bertambah-tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantiknya masjid adalah tarikan kepada orang nak main. Sungguh-sungguh tuan-tuan, cantik masjid, orang tertarik nak main. Saya tengok dekat depan signboard dia menyala pun dah rasa nak main dah. Rasa gemak nak main. Sebab apa tuan-tuan?
keindahan itu menarik orang. Syurga kenapa dia tertarik? Sebab itu tuan-tuan, Nabi kita bawa main semua berita gembira berdasarkan syurga, keindahan syurga. Sebab orang teringin nak pergi, orang akan ada keinginan nak pergi. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita memilih pada malam ini dan seterusnya kita nak mengaji, tuan-tuan, kita nak kaji dan mengkaji, dan kita nak mendiskusi, kita nak ambil kitab sirah. Saya tengok tuan-tuan dalam jadual kuliah ni sirah kurang, sirah satu tak ada kurang. Saya nak menampung tuan-tuan sirah itu, kita mengguna pakai kitab Rahiqul Maktum. Rahiqul Maktum karangan Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, Cahaya Abadi Riwayat Hidup Rasulullah. Kalau dalam bahasa Melayunya gitulah. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, kitab Arab asal adalah Rahiqul Maktum. Kitab ni tuan-tuan mendapat anugerah pertama oleh Liga Dunia Islam di pertandingan antarabangsa mengenai riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat anugerah khas sebab kitab ni antara yang lengkap. Dia menampung, dia ambil, dia buat kajian, dia ambil daripada kitab-kitab sirah seperti Fiqhus Sirah Dr. Allah yang rahmah Al-Alamah Dr. Ramadan Buti, kitab Ibnu Ishaq, dia masukkan juga tarikh Baghdad, tarikh-tarikh lain-lain tuan-tuan, masukkan dalam mencamkan dalam kitab ini mengikut kajian-kajian yang telah pun dibuat. Maka kita akan dapati kitab ini tuan-tuan detail, agak detail. Namun saya akan tambahkan juga daripada rujukan yang lain supaya kita dapat penjelasan yang lebih jelas. Tuan-tuan, bila mengaji sirah, kita sebenarnya nak mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya duk pergi banyak masjid. Masjid ni ya, lepas sembahyang maghrib dia ada bacaan selawat. Kekalkan tuan-tuan. Kita dapat PTA kita yang sangat baik, Ustaz Mahyudin. Dia boleh membimbing tuan-tuan, sangat-sangat bagus. Lepas sembahyang selawat, lepas sembahyang selawat. Tuan-tuan, selawat ni tuan-tuan besar rahmat fadilat dia. Tapi ramai orang dia tak buat ke tu. Dia tak buat, tapi tuan-tuan buat lepas maghrib. Hari ni tuan-tuan kita nak mula, nak mengenali Nabi kita bukan takat nama. Bukan takat Nabi kita punya mak dia siapa, bapak dia siapa, bukan. Dan tak payah tunggu Rabiul Awal. Selalu nak ingat Nabi Maulidur Rasul lah. Rabiul Awal baru pakai duk ingat Nabi. Tapi tuan-tuan, kita nak jadikan hidup kita ini sentiasa mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu ingat Nabi? Kenapa perlu tahu pasal Nabi? Tuan-tuan, kerana siapa-siapa yang mencintai seseorang itu, dia akan bersama seseorang itu di syurga. Tuan-tuan sayang kat isteri dengan anak-anak? Sayang. Pasti sayang. Tahu tak perangai mereka macam mana? Tahu. Tahu tak cara mereka makan macam mana? Tahu. Dia suka makan apa? Tahu. Bapak dia siapa? Tahu. Mak dia siapa? Tahu. Keluarga dia siapa? Keturunan mai daripada mana? Isteri kita? Tahu. Dia tidur bunyi tak bunyi? Tahu. Dia tidur gaya apa? Tahu. Tuan-tuan, segenap sudut kita tahu. Yang dibenci pun dia tahu, yang disayangi pun dia tahu, semua tahu. Sebab apa? Kita sayang dekat dia. Maka tuan-tuan, nak kenal Nabi kita sebab apa? Sebab sayang kat Nabi. Sebut sayang tapi tak kenal. Maka tuan-tuan, mulai malam ni saya nak tuan-tuan azam, minta tuan-tuan sama-sama kita niat dengan satu niat, ya Allah, aku niat pada malam ini untuk khatam kitab Rahiqul Maktum ni. Azam dan niat tuan-tuan, kita nak khatam Rahiqul Maktum. Saya malam ni adalah kuliah permulaan bagi tahun 2023. Semalamnya kuliah tak ada. Kuliah semalam dibatalkan. Kuliah malam ni adalah kuliah permulaan bagi tahun 2023. Setahun tuan-tuan tak kuliah. Kemarin tuan-tuan. Jadi kitab ni kitab yang kita akan pakai, kitab Rahiqul Maktum. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mula dengan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kitab ini tuan-tuan adalah merupakan cahaya abadi riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kenal sikit siapakah pengarang kitab ini. Sebelum kita masuk, nak kenal kitab ini, siapa pengarang dia. Biografi penulis Rahiqul Maktum. Segala pujian kepada Allah,
pemerintah seluruh manusia, jin dan segala yang wujud di muka bumi. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan serta aman sentosa kepada Rasul, ketua segala pesuruh Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan semua yang mengikutinya sehingga ke hari kiamat. Ketika saya menyerah garis panduan ringkas mengenai diri saya lebih kurang 2 dekad lampau kepada Liga Islam Sedunia untuk menyusun dan menerbitkan buku ini, semenjak itu banyak perubahan telah berlaku. Justru saya ingin mengemaskinikan maklumat ini. Namanya adalah Sofi Ar-Rahman. Kunyah, apa tu kunyah? Gelaran dia, gelaran kepada dia, gelaran kepada Sofi Ar-Rahman adalah Abu Hisham. Gelaran. Baik. Susuk galur keluarganya adalah Sofi Ar-Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Faqirullah Mubarakpuri Al-Azami. Tuan-tuan, siapa ingat nama dia sampai nama Tok Nenek dia? Saya duk cari lama orang, tuan-tuan. Di kalangan orang Pulau Pinang ni, siapa yang menyimpan lagi? Dia simpan dan dia memang tahu nama dia, nama bapak dia, nama tok dia, nama moyang dia, nama tok nyang dia, nama tok nek dia, nama apa aku dia ingat sampai berapa keturunan. Ada tak dalam masjid ni? Allah tak ada. Tak ada, lebih kurang saya. Tapi kalau saya dulu masa zaman duduk mengaji tu di Mesir, dia kalau kata kita nak bagi nama, dia akan bagi nama, tak boleh bagi nama. Dia kata bagi nama, kita takat nama bin bapak dia tak mau. Dia nak tahu bin tu. Nama saya Yusuf bin Ya'qub. Saya kata dia apa, dia tanya Ismakih, nama apa? Kita pun apa? Yusuf bin Ya'qub. Dia kata lah. Kaman, satu lagi. Yusuf bin Ya'qub. Jidduk kita, Tuhan siapa dia? Kita pun apa? Yusuf bin Ya'qub bin Idris. Dia pun Masya Allah bin Idris, Masya Allah. Kullul Anbiya, semua para Nabi. Yusuf Nabi, Ya'qub Nabi, Idris pun Nabi. Kemudian dia tanya, yang tanya tu siapa dia, tuan-tuan tau? Driver taksi. Dia tanya, okay, kemudian lepas Tok Hang siapa dia tahu? Kita pun apa? Lepas tu siapa dia? Bin Idris. Idris bin Rautagani. Dia dengar Rautagani, dia confuse pun. Tadi Nabi mereka Rautagani memang mana pula? Kata Rautagani min Hind, daripada India. Tuan, lepas tu dalam duduk istilah tu dia tak ba'da Rautagani, lepas Rautagani ana musyarif, aku tak tahu. Tuan-tuan tahu dia bagi bawa saya. Dia bagi maki sekandak dalam teksi. Dia marah saya sekandak dalam teksi, tuan-tuan. Pasal apa? Dia kata aku bawa teksi, aku boleh tahu nama tok aku. Dia baca, tuan-tuan. Bin sampai berapa keturunan dia boleh ingat. Dia kata hampa orang Malaysia memang jenis tak jaga keturunan, hampa tak jaga tu, hampa tak tahu siapa dia, main mana pun tak tahu. Dia marah. Kita pun tunduklah, memang betul lah hakikat dia, memang kita tak ingat nama kita punya keturunan kita, bin tu kita tak ingat. Wallahu alam, tuan-tuan. Moga-moga lepas ni kita bagi tahulah kat anak kita pula. Kurang-kurangnya 5 ke adalah, 5 ke 6 tu adalah, kan? Adalah keturunan kita. Baik, tuan-tuan, sambung. Tarikh dan tempat kelahirannya. Saya dilahirkan dalam pertengahan tahun 1942 di Husainabat, sebuah kampung terletak terletak sebatu jauhnya ke utara Mubarakpuri. Mubarakpuri ni tak mana, tuan? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Dia dengar Mutabak lah. Tak dengar Mubarakpuri, tak pernah dengar. Mubarakpuri, daerah Azamrah. Azamrah ni kat mana? Sebuah bandar masyhur di satu perkampungan yang ada industri di wilayah utara India. Sofiur Rahman ni orang India, tuan-tuan, pakar kaji sejarah orang India. Latar belakang pendidikan adalah saya mula mendapat pendidikan di rumah melalui bacaan Al-Quran daripada nenek dan bapa saudara saya. Selepas itu saya dimasukkan ke Madrasah Al-Arabiyah Darut Ta'lim
Mubarakpuri, dan bermulalah pendidikan asas Islam dalam bahasa Arab dan bahasa Parsi. Tuan-tuan, nak cerita apa? Bagi orang yang nak mengaji sirah, dia kena sirah baik, mana-mana ilmu agama baik, dia mesti kena kuasai bahasa Arab. Ni satu prasyarat. Orang nak mengaji agama, salah satunya nak mengaji agama ni, kalau dia nak mendalami agama ni, salah satu syarat mesti kena menguasai bahasa Arab. Kurang-kurangnya tuan-tuan, dalam bahasa Arab itu dia boleh kenal Al-Quran, dia boleh faham hadis. Kurang-kurang. Tapi yang lebih besar lagi, dia menguasai ilmu nahwu, ilmu saraf, dia menguasai. Lebih daripada tu, dia menguasai ilmu badi', ilmu arud, dia menguasai semua nusus, dia menguasai balaghah, dia menguasai. Baik tuan-tuan, saya nak berhenti dekat tu berkaitan dengan syekh yang kita nak guna kitab dia. Baik, seterusnya tuan-tuan, dalam kitab ini apa kita akan mengaji? Apa kita nak mengaji? Saya nak bagi tuan-tuan teliok dulu lah. Bagi tuan-tuan ada perasaan nak tahu. Kalau tuan-tuan tak ada perasaan nak tahu, hari ni yang main susah tak main dah. Nak tuan-tuan rasa nak tahu. Baik, kita akan mengaji berkaitan dengan, lama ni kita kenal Nabi Muhammad SAW adalah atas nama-nama Nabi. Nama Nabi kita kenal, tetapi kita tak tahu Nabi ni mai daripada bangsa Arab yang mana. Sebenarnya lokasi bangsa Arab ni kat mana? Dia bermula dekat mana? Duk dengar bangsa Arab, tapi bangsa Arab ni siapa? Kita akan kenal dulu suku-suku kaum Arab yang duk ada. Satu dunia ni punya suku kaum Arab, kita akan berkenalan dulu. Lepas tu baru kita akan tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mai daripada keturunan Arab yang mana. Lepas tu baru kita tahu kita ni celah mana punya Arab. Sungguh. Baru kita tahu aku ni Arab kok mana mai ni. Orang pematang dan Maluk ni Arab juga ke? Tak apa, nanti kita tahu. Nanti kita boleh cek tengok. Kita kenal dulu tuan-tuan. Kemudian kita akan tengok pemerintahan dan penguasaan di kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab ni dia menguasai daerah dan kawasan mana? Mana tempat yang dia kuasai sehingga menyebabkan orang Arab ni disebut-sebut tentang kehebatan dia. Siapa Arab yang hebat ni? Kemudian tuan-tuan, dalam pemerintahan dan penguasaan ni, kita akan berkenalan juga dengan cara berpolitik orang Arab. Orang Arab ni berpolitik dia macam mana? Cara dia menguasai sesuatu tempat, tuan-tuan akan tengok dan tuan-tuan akan faham. Sebab itu sejarah itu penting. Sebab sejarah dan sirah ni penting sebab apa? Kita akan dapati hidup kita ini seolah-olah kita mengulangi sejarah-sejarah dulu. Contoh saya ambil tuan-tuan, dalam kitab ini ada tentang bagaimana Abdul Muttalib. Kita duk kenal Abdul Muttalib yang cerita tok Nabi ya. Kita kenal takat Abdul Muttalib lepas daripada kewafatan bapa Nabi, lepas kewafatan ibu Nabi Aminah, Abdul Muttalib ambil alih jaga Nabi Muhammad. Yang tu je kita kenal. Kita tak pernah kenal Abdul Muttalib sebelum kelahiran Abdul Muttalib. Kita tak pernah kenal Abdul Muttalib sebelum dia lahir lagi. Dia ni mai daripada mana? Sampailah Abdul Muttalib tuan-tuan, dia mai pada sampai satu tahap macam mana politik pada waktu itu sampai Abdul Muttalib boleh diangkat sebagai orang paling nombor satu di Mekah. Dia ada hal politik dalam tu. Tuan-tuan akan tengok rentetan daripada hal politik ni, seolah-olah cerita tu sedang berlaku di zaman kita. Dia punya rentetan kisah tu, bagaimana plot-plot ni, dia akan nampak tuan-tuan macam seolah-olah history will repeat itself. Orang putih sikit. Sejarah dia akan mengulangi dia balik, dia akan berulang balik. Baik tuan-tuan. Jadi kita akan tengok, maknanya tuan-tuan jangan duk ingat mengaji ni
Nabi Muhammad tu bapak dia siapa, mak dia siapa, tak. Kita nak cerita sebelum daripada Nabi lahir, beribu tahun sebelum Nabi lahir lagi. Kita kena tahu. Baru kita akan dapati kenapa Nabi dilahirkan dalam kawasan kota Mekah. Lepas tu baru kita akan masuk, Nabi memesak lagu mana, mekok mana, baru kita akan pergi. Sampai lepas wafat Nabi, kitab ni akan cerita habis-habis. Jadi tuan-tuan, azam habis kitab. Walaupun berpuluh-puluh tahun kena habiskanlah. Hari ni mukadimah tuan-tuan, saya akan masuk sikit bagi tuan-tuan nampak. Kemudian kita akan tengok agama bangsa Arab. Bangsa Arab ni asal agama apa? Asal agama apa? Ada berapa jenis agama yang dianuti oleh bangsa Arab? Kau main-main tu Islam ke? Sebab kita punya kepala nama Arab je Islam semua. Betul tak? Tuan-tuan nampak Arab je pakai igal kat atas kepala, pakai serban, pakai jubah, dia terus jadi orang, dia terus Islam. Sebab tu dulu tuan-tuan, tak salah saya tahun 2002 lebih kurang 2001, tuan-tuan ingat tak satu fenomena berlaku di Malaysia ni, lagu Arab daripada satu penyanyi nama Amrul Diyab, nombor 2 nama Baskal Maskalani. Ingat tak lagu Nurul Syams Nurishninak Indal Ams? Dah ingat lagi lagu tu? Lagu tu orang menyanyi semua. Bila lepas pengantin masuk, DJ akan pasang mula-mula baca selawat dulu, lepas tu baca doa. Pengantin nak jalan ni diiringi lagu Nurul Syams Nurishninak Indal Ams. DJ semua duk ingat nasyid. Lagu tu tuan-tuan, lagu Baskalani, dia bukan Islam. DJ pun tak kerti tuan-tuan bahasa, dia ingat lagu nasyid, dia pukul rata tu, dia bubuh lagu lepas selawat, dia bubuh lagu tu. Sama dengan Amrul Diyab, Al-alim Allah abi, lagu tu tuan-tuan, tamalli ma'ak walau hatta ba'id anni bi albi hawak. Lagu siapa dia? Lagu Amrul Diyab. Pakat panggil, lagu nasyid ni sedap lah. Nasyid ni sedap. Nasyid ni sedap. Memang tak salah pun dia nasyid sedap. Sebab orang Arab memang panggil nasyid tu lagu. Lagu tu nasyid lah. Kita yang mengkhususkan nasyid adalah lagu-lagu berunsurkan Islam. Nasyid ni sedap lah. Sedap. Sebab apa? Amrul Diyab tuan-tuan, dalam lagu tu dia puji perempuan, bukan dia puji Allah. Pakai mau bagus lah dia. Ustaz Amrul Diyab pun kat dia. Tuan-tuan. Sedangkan di Mesir orang panggil dia tuan-tuan, dia panggil Fir'aun dekat dia. Orang panggil Fir'aun dekat Amrul Diyab. Teruk sangat perangai. Tuan-tuan. Sebab kita punya orang Melayu punya mentaliti adalah orang Arab itu mestilah beragama Islam. Lubnan penyanyi dia majoriti bukan Islam. Majoriti Kristian. Tapi penyanyi dia semua AA. Balik jangan cari. Dah abang tadi balik tulis lah dalam YouTube, penyanyi Arab Lubnan. Jenuh keluar pula tuan-tuan. Aku pula jadi dosa pula malam ni. Jangan cari tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita akan tengok juga tuan-tuan agama bangsa Arab dan bagaimana agama ini penyembahan apa sebelum datangnya Islam. Kemudian kita akan tengok perihal masyarakat Arab sebelum Islam. Yang tu kita nak tahu tu. Pasal apa yang orang panggil sebelum Islam depa ni jahiliah hala apa semua, pasal apa? Jahil kat mana? Apa yang menjahilkan depa? Apa yang menjahilkan orang Arab ni? Sampaikan Nabi dibawa mai dan kena uruskan depa ni sebab apa? Kemudian tuan-tuan, baru kita akan masuk susul galur dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita nak kenal. Yang Nabi pernah kata, aku datang daripada keturunan 2 orang yang pernah disembelih. Aku mai dari 2 orang yang pernah disembelih. Siapa dia? Siapakah keturunan Nabi? Nabi kata keturunan aku adalah daripada 2 orang yang disembelih. Siapa dia disembelih tu? Ismail. Seorang lagi? Seorang lagi? Tunggu my time. My time dia baru boleh tahu.
Siapa seorang lagi? Dalam susu galur keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana satu lagi tuan-tuan yang dipanggil sebagai orang yang disembelih. Peristiwa ni berlaku dalam keluarga Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi lahir. Baik tuan-tuan, kita akan kenal juga. Lama ni duk kenal Abu Jahal, Abu Lahab, duk kenal. Depa ni siapa? Ada orang duk kata ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Kaitan kok mana? Sampai ada orang kata ni Abu Jahal ni, dia dulunya, ada orang kata Abu Jahal yang dulunya, ada orang kata Abu Lahab dulunya, waktu ketika Nabi lahir, dialah orang yang keluar dialah yang buat apa besar-besaran menyambut Maulid Rasul. Betul ke? Kita akan tengok sirah ni tuan-tuan, bagaimana peranan orang-orang yang menyambut kelahiran Nabi. Tuan-tuan, jadi kita akan jawab satu persatu. Jadi tuan-tuan, ni nama dia pengajian. Dia akan menjawab semua persoalan kita. Baik. Kemudian kita akan tengok kelahiran Nabi Muhammad tempoh 40 tahun menjelang kerasulan. Kemudian kita akan tengok di bawah bayangan wahyu dan kerasulan. Kita tengok pengisytiharan Allah Ta'ala dan penyusunan dasar iman, fasa peringkat penyampaian dakwah, berdakwah secara terbuka. Sampailah tuan-tuan kita akan tengok perang Uhud, perang Khandaq, ketenteraan di antara Badar dan juga Uhud, macam mana penyusunan peperangan detail. Siapa-siapa nak pergi Mekah dan Madinah, nak pergi buat umrah, bagi saya elok dia mengaji. Dia pergi, dia akan rasa betapa dalamnya perasaan kecintaan kita kepada bumi Mekah dan Madinah. Dan tengok tempat Uhud, kita akan rasa Masya Allah, ini pejuang-pejuang sekian orang akan berada di sini. Tuan-tuan, dia akan cerita detail tentang peperangan ini. Dan sampailah terakhir sekali ialah kita akan tengok sampailah Nabi wafat dan sebagainya. Sampailah tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar dan keluarga Nabi Muhammad SAW, sampai Khulafa Ar-Rasyidin semuanya habis. Barulah tuan-tuan tamat kitab ini. Boleh? Tapi cerita dia bukan sekali, bukan dua kali, bukan setahun punya cerita tuan-tuan. Kita mengaji dengan tanpa jemu lah. Yang tu minta saya, tuan-tuan jangan jemu untuk mengaji. Baik tuan-tuan, sebagai pembukaan, kita akan tengok pertama sekali bab yang paling awal. Bab tentang lokasi dan sifat suku kaum Arab. Saya tak mau tunggu kuliah kedua baru nak mula. Kita mula pembukaan kitab terus, supaya tuan-tuan tidak menjadi satu benda yang kita rasa tak mula lagi pun mengaji baru mukadimah. Tak, saya dah mula dah tuan-tuan. Tak mau. Pengajian tak boleh tangguh. Saya tak, maaf tuan, untuk sirah saya takkan banyak untuk bermukadimah cerita benda-benda luar, tak. Saya akan tumpu kepada kitab, sebab sirah ini konten dia terlalu banyak. Saya tak boleh nak lencong pergi tempat-tempat lain untuk kita cerita benda-benda yang bukan-bukan, tak boleh. Jadi saya takkan lencong tuan-tuan, kita mengaji betul-betul. Boleh nah? Baik, lokasi dan sifat suku kaum Arab. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Lokasi dan sifat suku kaum Arab. Tidak syak lagi bahawa riwayat Nabi Muhammad SAW mempamerkan sebuah manifestasi penjelmaan perintah Allah secara lengkap, yang diseru baginda kepada seluruh umat manusia agar terlepas daripada kegelapan dan penyembahan berhala ke Taman Firdaus sambil menyembah Tuhan yang satu. Sebuah imej risalah lengkap lagi asli yang hanya diperolehi melalui penyelidikan teliti serta analisa mendalam tentang latar belakang dan isu yang bersangkutan dengan sebuah riwayat hidup. Melihat demikian, maka keseluruhan bab ini diperkenalkan untuk memahami sifat dan perkembangan suku kaum Arab sebelum kemunculan Islam dan juga persekitarannya yang menyelubungi misi Rasulullah SAW. Dan nak kenal tuan-tuan, apakah yang berlaku di keliling Nabi sebelum Nabi lahir. Baik, lokasi bangsa Arab. Perkataan Arab itu sendiri, dari segi linguistik, dari segi bahasanya, membawa makna. Arab itu maknanya gurun. Arab itu sendiri maknanya gurun. Baik,
dan tanah gersang, tanah kering, tanpa air dan tanpa pokok. Ni makna kepada Arab. Arab tu sendiri maknanya yang tu tuan-tuan. Mana tuan-tuan apa? Dia merujuk kepada, kalau tuan-tuan nampak pada perkataan ni, saya pasti dalam kepala tuan-tuan, kalau tuan-tuan tumpu pada perkataan ni, tuan-tuan akan nampak seolah-olah dia menceritakan sifat orang Arab yang selama ni duduk dalam kepala kita. Duduk kat tanah gersang, tak ada air, dah tak ada air, bila kawasan tandus, tanah gersang, gurun, tak ada pokok. Itu yang kita duk dibayangkan selama ini, tuan-tuan. Itulah yang bermakna kepada Arab ini. Kena dengan kita punya bayangan itu. Baik. Semenjak permulaan sejarah, Semenanjung Arab dan penghuninya bergelar pada nama orang Arab. Penghuni Semenanjung Arab dipanggil orang Arab. Al-Arabi. Dipanggil Al-Arabi. Ana Arabi, aku orang Arab. Nabi kata ana Arabi wa ana Hashimi, aku adalah orang Arab dan aku keturunan Bani Hashim. Nabi pernah kata jangan kamu keji Arab kerana aku di kalangan orang Arab. Jangan kata kau orang Arab. Kita suka kata kau orang Arab, jangan kata kau orang, jangan kata keturunan. Kalau individu tu buat jahat, kata dekat dia, itu dia yang buat jahat. Kita orang Melayu tuan-tuan, kalau Melayu buat jahat, nak buh semua sekali ya? Janganlah. Satu orang Melayu buat jahat, apa pukul rata terus kata Melayu jahat. Tak boleh ya? Tuan-tuan, sebagai orang Melayu, bangsa Melayu, kita satu orang Melayu buat perangai, kan semua orang bagus. Bukan kata Melayu je tuan-tuan, semua keturunan pun semua bagus ya. Mesti ada seorang dua yang agak teruk. Adalah perangai tak elok ni, adalah. Dia yang tak elok, kita pergi semua kata semua tak elok. Tak kena. Nabi kata jangan kata kau orang Arab. Sebab apa? Orang Arab itu tak salah, yang salah individu. Kita pukul rata. Kita pergi Mekah, kita kena tipu dengan satu orang Arab. Tipu, scammer. Orang Arab scammer, kena tipu. Baru ni sahabat saya seorang pergi Mekah, kena tipu. Baru dia balik umrah baru ni, kena scam. Scam apa? Scam cukur rambut, kena scam. Cukur rambut. Dia tu kata dekat dia, masuk. Apa dia tak apa? Dia tak apa tau. Dia cakap bahasa Melayu ni lah. Panggil dia ni masuk. Dia tanya berapa? Tak mahal, berapa? 15 rial. Dengar 15 rial. Kawan kan 13 rial. 13 rial. Kawan ni tahu, murah ha? Sebab belah sana semua 15, 20, 18. Sini 13. Masuk. Tuan-tuan, dia masuk dalam tu, dia pula bawa orang. Follow belakang tuan-tuan, 22 orang masuk dalam kedai tu, semua nak cukur kepala. Arab tu tengok tuan-tuan, Mamat tu tengok, kira rezeki dia masuk tuan-tuan, dah cukur ambil, dia kata apa? 20 rial. Lepas dia tunggu depan pintu, tak bagi siapa pun keluar. Mamat yang tawak tadi 13 tu lari. Arab tu lari. Tinggal daripada 22 orang dalam kedai, yang hak gunting tu orang lain minta 20 rial. Tuan-tuan, kena scam dalam kedai lagu tu 22 orang. Adakah kita nak kata semua orang Arab gunting rambut tu salah? Tak boleh ya. Tak kena, Mamat tu seorang lah. Tuan-tuan, itu maksudnya jangan kata kat orang Arab, jangan kata kat sesuatu bangsa. Individu tu salah, dia salah. Baik tuan-tuan, Semenanjung Arab terkepung oleh Laut Merah dan Perlembahan Sinai di sebelah barat. Laut Merah dalam kawasan Laut Merah ni mana? Laut yang terbelah. Masuk azan dulu. Tak kan? Saya bagi signal dekat saya. Dia ada bunyi 3 minit ni. Bagi signal dekat saya. Sebab saya tak ada break. Tentang nak tolong break kat saya. Tuan-tuan,
Laut Merah kat mana? Laut Merah tempat yang berlakunya peristiwa terbelahnya laut ketika mana Nabi Musa AS meletakkan tongkatnya, memukul tongkat dia, terbelah laut untuk laluan orang-orang Bani Israel. Yang tu nama Laut Merah. Laut Merah, kemudian ada semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai dia kepung. Sekarang ni adanya terusan Suez, Qanat As-Suez, ada apa? Ada terusan Suez yang menyambung antara dua laut. Dia belah. Kemudian tuan-tuan, ada Teluk Arab di sebelah timur, Laut Arab lanjutan daripada Lautan Hindi di sebelah selatan. Manakala di sebelah utara negeri Syria tua dan sebahagian negara Iraq. Keseluruhan wilayah ini dianggarkan 1 juta dan 1 juta suku batu persegi. Punya besar tuan-tuan, bukan square feet tau. Bukan square feet, bukan kaki persegi, tapi batu persegi. Besar tuan-tuan. Dan tempat ni tuan-tuan, Semenanjung Arab adalah kawasan yang sangat-sangat strategik untuk orang-orang menguasai kawasan ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Laluan-laluan ekonomi. Ni nama negara Arab ni. Baik. Kemudian tuan-tuan, muka bumi bertuah dengan kedudukan geografi semenanjung ini yang menjadikannya amat penting. Memandangkan alam semula jadi yang dipenuhi kebanyakan gurun dan padang pasir, menyebabkan sukar bagi orang asing dan penyerang dari luar menaklukinya. Justru memungkinkan penghuninya menikmati kebebasan, dapat kemerdekaan sepanjang zaman di samping berjiran dengan dua kuasa besar. Apakah dua kuasa besar ni? Maklumat yang tuan-tuan kena tahu. Ni maklumat penting. Masa tu apakah kuasa besar dunia? Amerika tak wujud lagi. Kuasa besar dunia pada masa tu ada dua, Rom dengan Parsi. Dua kuasa besar dunia. Bila masuk bab ni tuan-tuan, bila kita masuk bab sirah ni, bila sirah para anbiya, sirah Rasulullah ni, kita tidak akan lari daripada menceritakan juga tentang dua kuasa besar ni. Saya kena masuk juga bab ini untuk cerita siapakah dua kuasa besar ni. Baik tuan-tuan, antara dua kuasa besar ni, Rom dengan Parsi. Okey. Baik, kita bagi laluan kepada azan insya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, sikit lagi. Baik, kita berhenti tadi ke mana? Dua kuasa besar antara Rom dengan Parsi. Antara Rom dengan Parsi ni tuan-tuan, dia macam ni lah. Saya nak bagi ambil analogi mudah lah, contoh mudah. Hari ni kita duduk di Malaysia, ada dua kuasa besar dunia. Satu China, satu lagi Amerika. Ada negara yang blok Amerika, dia sokong Amerika. Ada negara dia blok sokong China. Kan? Ada dua blok. Malaysia duduk blok mana? Indonesia duduk blok mana? Singapura duduk blok mana? Zimbabwe duduk blok mana? Uganda duduk blok mana? Dia ada, dia punya, dia sokong siapa? Dia pro siapa? Maka tuan-tuan, di Mekah sendiri, di Mekah dan di Madinah tuan-tuan, di Madinah khususnya, ada dua blok. Satu golongan musyrikin, satu adalah orang Islam. Orang Islam ni dia pro siapa? Antara dua negara, dua kuasa besar ni, Rom dengan Parsi, dia pro siapa? Musyrikin dia pro siapa? Maka tuan-tuan, di sini ada dua kuasa besar yang ada pro dia tu sendiri, ada di blok. Pada masa tu tuan-tuan, orang Islam dia pro kepada Rom, dan orang musyrikin yang bukan Islam dia pro kepada Parsi. Why? Kenapa? Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Dia berkait juga dengan agama. Sebabnya tuan-tuan, Rom pada masa itu dikuasai oleh seorang pemerintah nama dia Herakla ataupun Hercules. Pemerintah besar. Siapa zaman 60-an, 70-an dia akan kenal siapa Hercules. Sebab apa? Ada cerita Hercules. Ada cerita Hercules dulu, ingat tak? Tapi masa tu Hercules punya dia bayangan dalam cerita tu pakai cawat, kan? Pakai cawat, pegang pedang besar lagu tu, diterjemahkan dalam cerita kartun nama He-Man. Ingat? Nazir ingat lagi? Nazir 90-an. 90-an. He-Man ni kenal? Oh, tak puas hati ya boleh kenal. Tuan, yang tu, yang dia terjemah Hercules tu, bukan dia. Hercules yang dimaksudkan Raja Rom ini adalah dia ni tuan-tuan masih lagi berpegang dengan dia dikira sebagai rahib. Orang yang masih berpegang dengan kitab asal, masih lagi berpegang. Sebab itu ketika Nabi hantar surat pergi kepada Hercules, Raja Rom, Hercules ambil surat tu, dia cium surat tu dan dia simpan. Dia bagi layanan istimewa kepada pengutus Nabi ini, utusan Nabi ini, dia bagi layanan istimewa. Maka tuan-tuan, Rom dia pro, orang Islam pro kepada Rom. Macam tak ada masalah dengan Rom ni. Kami tak ada masalah dengan Rom. Cumanya berbanding agama, kita berbandingan agama. Tapi sebaliknya dengan Parsi. Kenapa musyrikin dia lebih pro kepada Parsi? Sebab Parsi agama dia apa? Orang Parsi agama apa? Sahabat Nabi yang mai daripada Parsi, siapa dia? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Sebelum Islam, Salman Al-Farisi tuan-tuan, dia punya tubuh badan dia macam mana? Tuan-tuan tahu tak, Salman Al-Farisi sebelum Islam, bapa dia sendiri adalah orang yang menjadi penguasa besar kepada satu gereja Majusi. Bapa dia jaga, kira imam besar kot.
Ketua Imam Zah. Dan bapak ni tuan-tuan, orang Majusi, dia punya apa, penampilan dia kita boleh kenal. Dia pakai subang, dia pakai rantai, dia pakai gelang, dia pakai benda-benda subang penuh ni tuan-tuan. Hari ni orang dah buat perangai tu balik. Pakai ni tuan, subang berlabuh sampai ke bawah ni, gelang-gelang ni, pegang ni gelang-gelang tebal ni, lelaki ni. Sebab tu Nabi pernah kata kepada Suraqah, waktu Suraqah hambat Nabi, kemudian dia tersungkuk tuan-tuan beberapa kali ketika hambat Nabi dalam penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Suraqah dia beberapa kali dia tersungkuk. Akhirnya dia sampai depan Nabi, Nabi mai dekat dia duk ingat Nabi nak bunuh dia. Nabi kata tak, kamu pulang, jangan hambat aku lagi, kerana kamu satu hari nanti akan dipakaikan dengan gelang Raja Parsi. Benda tu berlaku lepas wafat Nabi. Pembukaan Parsi adalah zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Suraqah punya rasa, Allahu Akbar. Dia punya menangis sebab apa? Orang yang habaq dekat tu dah tak ada orang. Tuan-tuan, orang Parsi dia memang macam tu. Dia ada banyak harta-harta yang mahal ni. Jadi Salman Al-Farisi, dia punya perjalanan dia cukup unik. Kau cerita hari ni memang tak habis tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita kena tahu kenapa orang musyrikin pro Parsi. Sebab sembahan orang Parsi adalah api dan sembahan berhala. Jadi sama tak sembahan dengan orang musyrikin di Mekah dengan Madinah? Sama. Oleh sebab itu tuan-tuan, pro dia kepada orang yang sama dengan dia. Sebab itu tuan-tuan, mikrofon ingat belok luang. Tak apa, kita cerita lagi kali tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita tengok, kalau mana-mana agama yang seakan-akan sama, apa-apa jenis perayaan yang dirayakan oleh beberapa orang kaum agama mereka akan disambut juga oleh agama-agama lain. Islam saja tak boleh buat lagu tu. Harap faham ke? Harap faham. Islam je tak buat lagu tu dan tak boleh buat lagu tu. Sebab itu tuan-tuan, kita ada beberapa larangan. Jangan nak buat gatai sangat, kita lebih kurang nak bercakap ke orang tuan-tuan. Kita nak ucap ke orang ucapan-ucapan tertentu. Ucapan-ucapan tertentu, dan ni dah ada dah. Majlis Fatwa Pulau Pinang mudah pun keluar dah. Ada dah. Cek dalam majlis fatwa dah keluar dah. Garis panduan untuk ucapan-ucapan bagi orang Islam kepada orang bukan Islam. Benda apa kita boleh ucap, benda apa kita tak boleh ucap. Nak ucap apa boleh, ada ucap apa, benda apa tak boleh. Saya bagi sikit guideline yang perayaan yang berkaitan dengan bangsa. Tak ada masalah nak ucap dekat dia. Tapi kalau perayaan itu berkaitan dengan agama, kita tak boleh ucap dekat dia. Boleh nah? Kenapa pro? Dah dapat dah kan ni? InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung kita punya kuliah ni. Sebelum sambung kuliah, kita akan tengok tuan-tuan untuk bulan depan punya kuliah. Apa kita akan bincang? Kita akan tengok tuan-tuan, ada berapa jenis orang Arab. Orang Arab ada berapa jenis? Ada 3 jenis orang Arab. 1 Arab kuno, nombor 2 Arab asli, nombor 3 Arab kacukan. Orang matang dan malut Arab mana? Nak tahu? Tunggu bulan depan. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan tuan-tuan, bagaimana nak mengenali orang Arab. Pakai Arab belakang malam ni. Wallahu a'lam tuan-tuan. Nak kata orang Arab, tuan-tuan memang banyak orang Arab makan nasi Arab tuan-tuan. Nasi pun Arab dah ni, memang orang jenis makanan Arab lah. Orang Malaysia ni macam-macam boleh jadi. Orang Arab boleh jadi, dia convert kepada Siam boleh. Convert mai satu masa pula convert Jepun, pergi makan sushi. Sekali mai convert pula makanan apa? Korea pula. Lah mai matang dan balut kena gulai kepala ikan sembilang kak. Tahu pun hang Melayu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang buruk pada saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, dan saya ucap terima kasih banyak-banyak. Moga-moga permulaan ini permulaan yang bermula dengan keberkatan dan kita akhiri dengan kerahmatan insya-Allah. Moga-moga Allah terima amal buat baik kita. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa 'amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.